Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu tentang core insurance. Jadi ini cara yang terbaik lah untuk cikgu bantu kamu. Kalaupun kita tak boleh buat secara Google Meet, cikgu sediakan dalam bentuk video. Jadi yang pertama ni core insurance. Core insurance ni dia terbahagi kepada dua perkara. Iaitu yang pertama tentang insurans harta. Dan yang kedua tentang insurans kesihatan. Di dalam kedua-dua insurans ini, dia menggunakan co-insurans. Baik, apakah itu co-insurans? Jadi, maksud co-insurans ini adalah satu perkongsian bersama kerugian antara syarikat dan pemegang polisi. Dalam arti kata lain, ada dua lah, maksudnya satu pihak daripada pihak syarikat, pihak syarikat insurans, dan lagi satu pihak adalah pihak kita lah, ataupun kita yang kita panggil pemegang polisi. Polisi. Jadi kedua-dua ni bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang telah ditentukan oleh pihak syarikat, berapa peratus yang ditanggung oleh pihak pemegang polisi dan berapa lagi peratus yang ditanggung oleh pihak syarikat. Jadi kamu kena faham co-insurans berbentuk peratusan. Baik. Jadi co-insurans dalam insurans harta. Nama pun harta ya. Nama pun harta. Harta ni dari segi bentuk macam mana kalau kamu nak tahu. Macam rumah, aset lah. So, pemegang polisi perlu menginsurankan hartanya pada satu jumlah tertentu. Apa maksud jumlah tertentu ni? Ini bergantung kepada harga sesuatu rumah itu. Harga market. Berapakah harga pasaran? Kalau rumah yang kita beli tu contohnya 400,000. Jadi harga pasaran tu ada berapa harganya? Mungkin 500, mungkin 600,000. Itu bergantung kepada pihak syarikat insurans. Setelah dinilai berapakah nilai hartanya tersebut. So yang kedua, peratusan yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat insurans. Ini yang saya cakap. Peratusan itu telah ditentukan oleh pihak syarikat insurans. Dan yang ketiga, jika gagal dipenuhi, maka pemegang polisi akan menanggung sebahagian kerugian bersama-sama syarikat insurans. Maksudnya gagal dipenuhi ni tak cukup syarat lah. So kita tengok contoh yang pertama. Encik Ismail membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Insurans kebakaran untuk rumahnya. So maksudnya ini insurans harta lah. Insurans harta. Encik Ismail ni membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. So ini insurans harta. Nilai boleh insurans rumah itu ialah 350,000. Saya highlightkan di sini. Saya highlightkan di sini. Nilai rumah itu adalah 350,000. Berarti nilai semasa. Setelah dinilai, rumah itu berharga 350,000. Jadi polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80%. Kalau masuk co-insurans ni berarti telah dipersetujui oleh pihak insurans dan juga pemegang polisi berapa peratusan yang akan ditanggung oleh pihak insurans dan juga pemegang polisi. So di sini dia ada nyatakan di sini 80%. Jadi nilai yang patut kita beli insurans tersebut adalah 80% daripada harga rumah semasa, iaitu 350,000. Saya ulang, maksud co-insurans di sini, insurans telah memberi kita untuk membeli insurans itu dengan harga 80% daripada harga rumah tersebut. Jadi, untuk dapatkan harga yang selayaknya kita beli itu, hendaklah 80% daripada 350,000 itu nanti. Ini saya terangkan. Nanti saya tunjuk dari segi jalan kerja. Jadi, nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Ni RM2,000 ni adalah deductible. Yang mana
pemegang polisi ni perlu bayar sebanyak RM2,000 kalau berlaku sesuatu. Inilah nilainya. Okey, duit yang perlu dibayar. Okey, RM2,000. Jadi, penerangan dia lagi. Jadi, saya ringkaskan di sinilah. Saya ringkaskan. Okey, saya buat dalam bentuk jadual lah. Okey, insurans kebakaran. Okey, nilai boleh insurans adalah RM350,000. Saya ulang, RM350,000 ini adalah nilai semasa rumah dia. Nilai semasa rumah Encik Ismail. Okey. Jadi kod insurans dah bagi tahu kita. Okey. Kita ni Encik Ismail ni kalau nak beli insurans adalah 80% daripada nilai semasa rumah dia iaitu RM350,000. Okey, dan deductible ini sekiranya berlaku sesuatu dia kena tolaklah RM2,000. Okey, bayaran yang dia perlu wajib kena bayar adalah RM2,000. Okey. Baik, kita tengok ini dalam kotak ni, dalam jadual ni adalah maklumat yang berada di atas tu saya masukkan dalam jadual. Jadi kamu membiasakan diri kamu, kita nak mudah, kita buat dalam bentuk jadual ni, segala maklumat lebih terperinci daripada kita nak cari dalam bentuk ayat yang panjang-panjang ni. Okey. So, soalan yang pertama. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. So, jumlah insurans yang harus dibeli. Masa saya cakap tadilah. Okay, dia patut beli rumah insurans tu dengan harga 80% daripada nilai market. Nilai harga pasaran. Okay, so ini maklumat kita tadi. Okay, dan 80% ini adalah nilai boleh insurans iaitu dibayar oleh Encik Ismail. Okay, jadi 80% daratkan dengan RM350,000. Jadi, berapa yang Encik Ismail kena bayar? RM280,000. Okey. Jumlah insurans yang perlu dibeli ataupun dibayar adalah RM280,000. Okey, jelas? Baik, ini situasi yang mana berapakah nilai insurans yang harus dibeli bergantung kepada berapakah peratusan insurans tersebut. Okey, berapakah peratusan insurans tersebut dan juga berapakah nilai harga market rumah tersebut. So, kamu daratkan, maka kamu akan dapat nilai yang sebenar perlu dibayar. Alright. So, ni kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Baik. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah RM25,000. Okey. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurans rumahnya. Okey. So, sekarang ni saya keluarkan dalam bentuk jadual. Apa cerita dia? Okey. Ceritanya dan ni yang pertama ni, ini maklumat awal tadilah, maklumat awal yang mana nilai harga rumah dia adalah RM350,000. Nilai market ataupun kita panggil nilai harga pasaran. Dan kod insurans yang dibeli olehnya adalah 80% RM280,000. Okey, deductible RM2,000 dan kerugiannya adalah RM25,000. Okey. So, ada kes ni. Okey, kes yang pertama kamu tengok. Kes yang pertama. Okey, kalau dia beli rumah tersebut dan rumah itu berlaku kebakaran, okey. Okey, dan rumah tu berlaku kebakaran. Jadi apa yang perlu caranya, okey, untuk mengira pampasan ini. Okey. Jadi dalam kes yang pertama ni dia beli insurans tu yang patut dibeli. Maksudnya dia beli dengan harga ni lah. Dia beli dengan harga RM280,000. So, bagaimanakah cara untuk mengira pampasan ini? Okey. Baik. Yang saya kotakkan di bawah ini adalah satu formula. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks di dalam tajuk kod insurans, ada satu formula yang merujuk kepada sekiranya kamu beli insurans tersebut dengan nilai harga yang sama seperti yang ada dalam soalan tersebut. Okey, jadi kes yang pertama ni, okey, dia nak claim pampasan tersebut dengan syarat dia membeli insurans harga yang sama seperti yang telah ditetapkan oleh kod insurans iaitu RM280,000. Maka formula ini akan kita guna. Okey, baca, jika nilai yang diinsurenskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Maksudnya yang samalah. Okey, tak lebih tak kurang, sama je. Okey, jadi bayaran pampasan dia sama dengan jumlah kerugian
tolakkan dengan deductible. Okey, berapakah jumlah kerugian dia? RM25,000. Dan berapakah deductible yang wajib dia bayar? Adalah RM2,000. Jadi berapakah pampasan dia boleh dapat? Jadi kamu masuklah formula ni. Okey, guna balik formula ni. Okey, iaitu 25,000 tolakkan dengan 2,000, maka kamu akan dapat 23,000. Okey, saya ulang. Kes yang pertama ini merujuk kepada sekiranya Encik Ismail itu membeli insurans pada harga yang sama yang telah ditetapkan oleh pihak insurans, iaitu RM280,000. Jadi kamu akan guna formula ini. Okey, iaitu jumlah kerugian berapa? 25,000. Okey, dan deductible ni yang perlu dibayar, okey, iaitu memang patut dia ni memang wajib dibayar oleh Encik Ismail lah. In case apa pun juga keadaan, dia kena bayar juga 2,000 ni. Ini deductible. Okey, jadi berapakah duit pampasan yang diterima nanti? Maksud duit pampasan ni maksudnya claim lah. Claim di atas kebakaran tersebut tu nanti pihak insurans akan bayar sebanyak 23,000. Okey, so kamu kena highlight. Situasi pertama adalah situasi yang mana Encik Ismail membeli insurans pada kadar harga yang sama yang telah ditetapkan oleh pihak insurans. Okey, ni kes pertama. Baik, kita tengok kes yang kedua. Kes yang kedua, Encik Ismail ni dia tak beli harga insurans 280,000 ni. Okey, tengok ni saya highlight ni. Saya highlight di sini. Dia tak beli ni. Dia tak beli dengan harga 280,000. Okey, bila benda ni berlaku, dia beli pula dengan harga yang lebih rendah. Okey, apa berlaku? Akan berlaku penalti. Okey, maksudnya akan berlaku denda lah. Sebab apa? Kita tak memenuhi syarat. Bila tak penuhi syarat dan berlaku musibah, maka kita akan kena denda lah. Okey, jadi apa yang boleh saya highlight di sini? Okey, jumlah yang dibeli kurang daripada yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sepatutnya dia kena beli dengan harga 280,000. Tetapi mungkin dia nak save duit tu. Okay, dia rasa mungkin takkan berlaku kecelakaan ataupun kemalangan. Maka dia beli dengan harga yang paling murah, iaitu 150,000. So, nilai 150,000 ini adalah nilai insurans yang paling rendah yang telah ditetapkan oleh Core Insurance. Jadi, benda ni sekiranya berlaku, akan berlakunya penalti. Okey, denda lah. Okey, so beli insurans harga kurang 150,000, deductible iaitu 2,000 wajib dibayar lah. Kerugian yang tadi dalam soalan tu adalah 25,000. Jadi dia ada formula dia. Okey, dia ada formula. Kalau kamu rujuk buku teks, di dalam di bawah subtopik Core Insurance, ini formula dia. Yang mana jika nilai diinsurankan itu kurang daripada jumlah insurans yang patut dibayar untuk pampasan ni, maka inilah formula yang patut kita guna pakai. Okey, syarat dia kalau nilai insurans yang dibeli oleh Encik Ismail itu kurang daripada sepatutnya. Okey, so bayaran pampasan yang boleh dia dapat, okey, kita insert ataupun kita substitute sahaja nilai-nilai yang patut masukkan dalam formula ni lah. Okey, so 150,000 ini dibahagikan dengan 280,000. Okey, dan didarabkan dengan jumlah kerugian. So jumlah kerugian dia adalah RM25,000. Okey, selesaikan yang pendaraban ni. Okey, kamu masukkan dalam kalkulator, selesaikan yang berlakunya pendaraban ini, dan akhir sekali kamu tolakkan dengan deductible dia. Okey, jadi bayaran pampasan tersebut adalah RM13,392.86 dan tolakkan dengan RM2,000. Okey, jadi berapakah pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail? Adalah RM11,392.86. So inilah nilai yang dia dapat claim. Okey, tak banyak pun. Okey, jadi dia ada penalti. Kenapa ada penalti? Sebab dia menginsurankan rumah dia itu kurang daripada harga insurans yang sepatutnya. Jadi, bagaimana nak kira penalti tersebut? Maka kamu ambil 25,000 iaitu kerugian itu. Okey, kerugian yang dialaminya iaitu 25,000 tolakkan dengan nilai ini. Okey, tolakkan dengan nilai RM13,392.86. Okey, ini yang kaedah bagaimana nak kira
penalti. Okey, so berapa yang patut dibayar? Bayar sebanyak RM11,607.86. So ini contoh kes kedua. Okey, kes pertama tadi lebih mudah. Okey, kes pertama tadi lebih mudah sebab apa? Dia beli insurans yang telah ditetapkan oleh co-insurans. Kes kedua ni rumit sedikit sebab apa? Dia beli insurans tersebut dengan kadar harga yang lebih rendah daripada sepatutnya. Maka pampasan pun akan berkurang dan penalti pun akan dikenakan. Ini situasi yang kedua. Baik, situasi yang ketiga. Okey, rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya total loss. Okey, habis semua terbakar. Ini kes yang ketiga. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, sekarang kes dia hanya guna dia menginsurankan rumah dia tu RM200,000 dan harga market sepatutnya RM350,000 dan pada masa yang sama, okey, yang sepatutnya dia bayar adalah RM280,000. Okey, so ini kes ketiga. Kes yang mana sekira rumah itu berlakunya kerugian menyeluruh ataupun terbakar habis semua, tak dapat diselamatkan. Jadi kaedahnya formula ini. Okey, mengalami kerugian menyeluruh iaitu bayaran pampasan dia adalah jumlah insurans yang dibeli. Okey, berapa insurans yang dibeli? RM200,000. Dia beli harga insurans RM200,000. Dan berapa nilai deductible? RM2,000. Jadi kaedahnya bayaran pampasan yang akan diterimanya adalah RM200,000 insurans yang dia beli itu. Okey, ni memang dia dapat lah. Kalau habis terbakar habis semua, memang dia akan dapat total RM200,000 cash. Okey, dan kena tolak dengan RM2,000. Kenapa kena tolak dengan RM2,000? Sebab apa? Ini nilai yang wajib Encik Ismail keluarkan untuk sekiranya berlakunya kerugian ataupun kerugian ni sesuatu kemalangan lah. Okey, kecelakaan. Jadi nilai pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail adalah RM198,000. Okey. Baik. Jadi kerugian yang ditanggung. Okey, berapakah nilai kerugian ditanggung Jadi RM350,000 tu ini adalah harga market. Ini adalah harga nilai pasaran. Okey, nilai pasaran harga rumah tu adalah RM350,000. Okey. Dan bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Ismail adalah RM198,000. Okey. So nak tahu berapa yang dia rugi, maka nilai harga pasaran rumah itu ditolakkan dengan harga nilai yang diterima. Jadi inilah yang Encik Ismail rugi untuk disebabkan mencarum insurans yang murah. Okey. So sampai sini dulu. Okey, anak-anak semua, saya harap kamu dapat membezakan tiga kes ni. Kes pertama, sekira dia beli insurans dengan harga yang sama yang telah ditetapkan oleh co-insurans. Kes kedua, sekiranya nilai insurans tersebut adalah kurang daripada nilai yang sepatutnya, kena penalti. Kes yang ketiga, sekiranya berlaku kerugian menyeluruh iaitu tidak dapat diselamatkan apa-apa pun daripada kebakaran tersebut ataupun berlakunya sesuatu kemalangan. So ini kesnya dan saya minta kamu siapkan nota ni, tengok balik nota yang saya akan bagi nanti. Dan saya akan bagi latihan dalam grup nanti, insya-Allah. Terima kasih. Jadi kita jumpa lagi dan waktu yang sama dan bersedia untuk soalan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.